السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. الخمر جماع الإثم. Hadis ketujuh, agak himpunan segala dosa. Dalam 2-3 minggu terakhir ni kita banyak sebut mengenai hadis al-mar'u man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahab. Damo pun sengaja cakap panjang dalam hadis tu. Rekah ceritanya, al-mar'u man ahabba, boleh kita simpulkan pertama, ada 3 pihak yang wajib kita kena kasih. Yang wajib kita kena kasih 3 pihak. Pertama, Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiganya, orang mukmin. Orang mukmin. Kasih kepada Allah, Rasul dan mukmin ni sabit melalui nas Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya dan juga mereka yang beriman. Al-wilayah ataupun wali ni ditakrifkan dengan pelbagai-bagai bentuk, dengan pelbagai-bagai. Ada makna kepimpinan, ada makna pihak yang ditaati, ada makna pihak yang perlu disayangi, dan macam-macam lah. Kesimpulan dianya terserah dengan hadis yang kita baca. Dalam banyak-banyak makna al-wilayah ni, iaitu kita kasih dan kita saja. Dan betul lah dengan hadis yang kita baca, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan pihak yang dia sayang. Lalu kita wajib menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kasih pada Allah. Dan kita juga sebut dah, kasih pada Allah ni sabit dengan nas Allah memerintahkan supaya kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata wahai Muhammad kepada masyarakat, kepada orang yang beriman, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, naklah kamu tunggu aku. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni miqyas mahabbatillah, indikator kepada kasih kepada Allah. Orang yang kasih pada Allah wajib kena ada sifat ittiba' Rasul. Orang yang kasih kepada Allah wajib tu Rasul, wajib, mesti. Jadi hanya jadi satu indikator, miqyas, kayu pengukur. Orang yang kasih pada Allah, kita boleh tengok tahap turut ke tidak dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang dah sebut supaya kasih pada Allah. Semua orang kalau kecek beragama kan, kasih pada Allah. Tapi tidak semua orang yang sebut kasih pada Allah tu disertai pula dengan ittiba' Rasul. Kata-kata dia membangkitkan supaya kita ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul makna apa? Ittaba' yattabi'uni, makna kod Melayu turut. Turut ni ertinya kalau perbuatan fi'lu
ala ma sabaqa atafu fi'lu ala misalin sabiqin. Ittiba' ni erti dia kita buat berdasar kepada apa yang telah dibuat dah oleh kau dulu. Ala misalin sabiqin, ada contoh. Buat ada contoh. Itu makna ittiba'. Jadi apabila kasih kepada Allah wajib ittiba'ur rasul, makna dianya kita wajib kena buat apa yang dicontohi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dalam perkara ibadat. Dalam perkara hidup ni kita tak sip cakap lah. Tu kita bebas fikir lagu mana untuk kita. Dalam agama kita bercakap ni wajib, mesti. Dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan setepak. Dalam Al-Quran Allah minta supaya dia tu ittabi' ma yuha ilaika min rabbika. Ittabi' ma yuha ilaika min rabbika. Wahai Muhammad, tu apa saja yang diberi wahyu kepada kamu daripada Tuhan kamu. Nabi Muhammad pun asalnya tu apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita umat Islam ni wajib turut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya nak sebut, kalau kita kasih kepada Allah, mesti kita turut Nabi, khususnya dalam perkara ibadat. Ya, kalau ada orang mari mendakwa dia kasih pada Allah, tiba-tiba tak ada dalam kehidupan dia, tak ada dalam pengajaran dia, tak ada dalam tindakan serta kesungguhan dia nak ittiba'ur rasul, bau kata. Bau. Kalau ni banyak menang orang-orang yang nampak macam sungguh nak ke agama, cakap kaum keluarga Nabi, menggelarkan diri nama Habib, menggelarkan tapi tak sungguh dengan apa yang diajak oleh Nabi, jauh daripada turut Nabi buat. Boleh royaklah contoh, mungkin kalau kita sebut sosoknya marah demo, tapi kita nak tegaskan bahawasanya ittiba'ur rasul ni midar wa miqyas mahabbatillah. Turut Nabi dan turut Rasul ni jadi indikator, jadi kayu pengukur kita kasih tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak terbaca sejarah lagu mana Tok Ali zaman dulu bersungguh untuk turut Nabi ni, pelik nak makan, bukan setakat dalam melakukan ibadat, makan minum, sungguh lagi nak buat serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu email tak si makan karbuza, marshmallow karbuza. Pasal apa? Pasal tak jumpa hadis Nabi makan lagu mana? Nabi makan lagu mana? Gitu sekali sungguh. Sebab tu disebut masing-masing man kana mustannan falyas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang nak turut sunnah, nak turut, pasti ke turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara pertama yang disebut panjang lebar adalah yang peringat semula ya. Perangat semula. Pasal minggu lepas hamba tak mari. Minggu lepas boleh aku lupa acak saja. Tu kari dengan muk hari Selasa baru tu email telefon kat ngori dah. Oh dia kata Rabu dah hari ni ni. Kata tak cakap nak mari. Minggu sebelum daripada tu tukar masa dengan muk pukul 10 berhenti. Dan pukul 10.30 kena berhenti. Letih minggu ni berhenti kat ni cuma tebih mari juga. 3-4 kali sebentar Kuala Lumpur. Kita ni pergi ke kereta, kakek Kuala Lumpur balik, kakek balik.
Yang pertama, wajib kasih pada Allah. Kasih tu hal lagu mana? Ada kau ingat lebih banyak, ada kau hidup kubur, hidup teriak kubur, kalau nak sebut sesuatu lah. Ada kau perlu semaya, siapa pergi ke atas payah orang muka lain, poso sama, maya sama, atau semuanya tak betul belaka, kecuali kalau kita mampu hari. Itulah cara Nabi SAW. Itu betul. Banyak. Ada hadis salah satu rahtun ila Nabi SAW faqal ila azwajin Nabi faqal. Ada 3 orang mai temu bini Nabi. 3 orang ni mai temu isteri Rasulullah. Tanya Nabi gimana? Nabi tak ada. Mai nak tanya ni lagu mana ibadat Nabi. Lalu isteri ya ada. Semaya ni berdiam-diam, salat wa qa'ada, sama wa aftara. Ialah kaya cara ibadat. Ka'annahum taqalluha. Disebut ketiga-tiga ni setelah diberitahu mengenai ibadat Nabi ni, taqalluha, atas sikit ni, sikit ke setahun ini. Lepas tu ada pula fikiran data sikit tak apalah, pasal qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dia fikiran macam-macam. Data tak apa Nabi buat sikit pun pasal apa? Pasal Tuhan ampun dosa dia. Nabi ni kalau dosa pun Tuhan ampun belaka. Dan kitanya, maka kalau satu daripada hak 3 tu kata, inni sa'usalli wala arqudu. Aku balik ni nak semaya malam, pakai tak si tidur, nak semaya tak daripada petang ni kan, nak semaya sapak ceruk. Wa ammal akhar, seorang lagi kata, inni sa'asum wala uftir. Dia kata aku akan puasa, dia tak akan buka. Seorang lagi kata, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Yang ketiga kata, aku tak setuju, tak sebini. Nak sabar, nak ya. Nak astagfirullah gitu je. Kalau kerah pun astagfirullah. Nak astagfirullah gitu je. La tazawwajun nisa. Apabila Nabi balik, isteri Nabi sebut benda ni pada Nabi. Conversation 3 orang ni. Apa tu panggil conversation, percakapan. Qala ama wallahi inni la akhsakum billah. Nabi sebut cara dalam keadaan derah merah muka, demi Allah sesungguhnya akulah orang yang paling takut pada Allah nak banding apa-apa pun. Akulah orang yang paling takut kepada Allah nak banding apa-apa pun ni. Amma ana fa usalli wa arqud. Aku kata Nabi semaya juga malam, dan aku juga tidur. Asum wa uftir. Aku juga puasa sunat, dan aku juga berbuka. Tak ada kata puasa tiap-tiap hari. Lepas tu wa tazawwajun nisa, dan aku sedih nikah dengan tinon. Bersetubuh dengan tinon. Jadi dalam hadis ni terang-terang mana-mana orang yang mari mikir sendiri nak semaya. Contohnya tak ada semaya yang diajar oleh Nabi. Contoh ada orang duk sahur semaya dengan anda sekot satu wudu 40 tahun. Biasa dengar? Biasa dengar 40 tahun. Ahli majlis fatwa negeri tak cukup 10. Soho Syekh ni kok pakat puji ngajar dia tu semua orang pakat tengok belakang. Bahawa seorang tu email ni semaya dengan satu wudu 40 tahun. Logiknya pedah akli wala nakli.
Akal pun tak logik, nakli pun tak ada. Otak pun tak boleh terima, main nah pun tak ada lah kata. Nah pun tak ada. Tidak kata Nabi ni semaya 40 tahun ke, ataupun 39 tahun lebih dia tak ada. Tiap-tiap hari Nabi ambil semaya. Pada segi otak pula, tak kata berok, tak kata kecing. Betul kan? Bapa dia otobik juga ni. Pasal tak ada dalam otak dia ni fikir ittiba'ur rasul. Ikut kata orang kata terima belakang. Royak lah pelik gapo pun. Yastakhifuna al-aqla. Membodohkan otak. Dia bodoh, ada juga orang dia dengar dia ngajak apa bodoh. Kita ngaji sunnah tak boleh terima, tak boleh terima. Kalau ada bukti, ada nah, kita royak. Tak ada nah, kita pakai dak senyap. Pasal apa? Orang yang memetikkan dalil ittiba' rasul, dia tidak akal sama sekali mereka benda walaupun nasabah. Pasal apa? Pasal sensus perasaan dia tu untuk apa-apa kena mari bukti, mari dalil. Hamba tengok tu, cari kitab apa kena kotak leban ni, walaupun ahli majlis fatwa pun tak faham bahasa Arab, bahasa bodoh. Tulis bahasa Arab, kana salla as-salawatil khams fil yawmi wal laylah biwudu'in wahidin limuddati 40 sana. Dalam bahasa Arabnya bunyi lagu tu email ni semaya 5 waktu sehari semalam untuk tempoh 40 tahun dengan satu waktu. Maknanya wudu sekali ambil sehari. Bangun belum pada subuh, berok kecing-kecing, siap berok siap kecing, ambil air semaya subuh. Pada jaga-jaga boleh semaya zuhur, dia jaga-jaga boleh semaya asar, dia jaga-jaga boleh semaya maghrib, dia jaga-jaga boleh semaya isya. Lepas pada semaya isya tu dia tidur, dia subuh dengan bini, batal lah semayanya. Dia buat lagu tu 40 tahun. Dia faham wudu 40 tahun. Pas jadi alim bertua kok kena apa tu ni? Asal no tak bisa. Ni dari segi hanya Nabi ni wa tazawwajun nisa. Siapa-siapa dia apa, marilah contoh. Mari ngajar 400 rakaat semalam ni. Ada biasanya. Biasa ada. 400 rakaat semalam ni. Tamu sekali segi nas tak ada. Warok-warok Nabi, takut-takut Nabi pada Allah pun. Maka na yazidu ala 11 rak'at fi Ramadan atau ghair Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, dia cukup tahu mengenai ahwal manziliyah, dia panggil mengenai keadaan rumah Nabi. Dia lah paling banyak meriwayatkan keadaan mengenai dalam rumah. Kecil dalam rumah lagu mana, tidur lagu mana, termasuk dalam melakukan ibadah. Aisyah kata Nabi tak lebih daripada 11 rakaat, sama ada dari bulan puasa ataupun luar daripada bulan Ramadan. Tiba-tiba mu mari ayat 400 rakaat ni mari duan. Bawa tidur tiap-tiap malam 400 rakaat ni. Macam apa namanya? Tak tahu, kita tak semaya. Dia orang semaya. Lebih lotek bangun duduk padang hotu pun nak paling kurang 10 jam dapat terkaan. Tak ada baca lagi, nak bangun duduk rokok kian dia. Sorkaan seminit tak cukup. Sorkaan ni nak bangun sekali dengan duduk, sekali kita tak cukup seminit. Maknanya kalau satu salat tu 2 rakaat sekali dengan tahiyat, paling kurang kena 5 minit. Paling kurang cepat pelajar pun 5 minit. Kalau sejam baru 24 rakaat. 10 jam baru 240 rakaat. Enggak, yang malas start pukul 9, kira lepas isya pukul 9 sampai pukul ni subuh dah. Begitu kan 9 jam.
10 jam baru tubik 240 rakaat. Pak mari mana lagi nak tubik 190 rakaat lagi tu. Tidakkah ya takhif membodohkan otak? Pasal pembodoh pasal tak ada satu sikap ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa kasih kepada Allah boleh dengan cara dia fikir. Dia fikir, mari orang ni 400, mari orang lagi 410. Lebih banyak pada kawan tu. Mari orang ni 500, orang tu tak beriburkan dan sebagainya. Jadi amun sebut ingat molek lah. Agama jadi bernilai, jadi berharga apabila kita mampu turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang membaca tadi tiga-tiga. Wa man raghiba hadhihi sunnati wa man ba'an sunnati falaysa minni. Banyak lagi hadis-hadis menunjukkan sunnah yang diajar oleh Nabi wajib kita turut, khususnya dalam perkara yang kita panggil ibadat. Barulah kita jadi orang yang hubbullahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita sebut juga 2-3 minggu terakhir ni mengenai mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatul Rasul ni dua aspek yang sebut sama. Iqtida' kita bagi dua dalam ibadat, yang kedua lagi dalam kehidupan. Panjang lebar dah kita sebut benda-benda yang cukup paut dengan dia ni. Dalam ibadat ni pun ajaran Nabi ni tidak terlalu rigid, orang putih panggil, tidak terlalu rigid. Dia ada yang Arab panggil rukhsah, dia ada kelonggaran. Contohnya semaya ni azimah, wajib kena semaya, wajib semaya. Cara semaya tu tidak rigid, boleh duduk. Kalau orang yang mampu duduk cacat, tak mampu duduk cacat, duduk atas kursi, boleh duduk, boleh tidur, dan ada macam-macam pilihan. Masa di rumah, semasa duduk kapur ni semaya 4 rakaat. Dalam musafir berdua, semua ni kita mengaji dalam konteks yang memberi kemudahan kepada manusia beragama Islam untuk turut ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak kata siapa pergi tak mampu amun nak turut dah. Semaya asalnya 2 rakaat. Ala asli fi salah rakaatain. ثم زيدت في السفر وأقرت في الحضر ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. Asalnya 2 rakaat. Dan nampak tenang, dan nampak tenang, dah tak ada masalah apa-apa, tambah jadi 4. Tapi dikekalkan dalam perjalanan. Dan masa musafir boleh semaya dua lagi. Banyak kesemuanya berbuat pada kita bahawasanya kita penganut agama Islam ni mampu untuk turut ajaran. Jangan bakit kata tak nak turut. Ada pilihan. Dan akhirnya sebut wajib kita kasih kepada orang mukmin. Wajib kasih kepada orang mukmin. Wajib, tidak sunat. Kasih kepada mukmin ni boleh kita bagi dua, dalam 2 aspek. Pertamanya membina sikap kita kepada orang mukmin. Sikap Allah sebut, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ni sikap ni apa dia? Orang lain panggil pendirian. Gapo patut kita kata kepada orang mukmin? Ni kena betul semula ni, khususnya masa pilihan raya pun ni ramai penuh otak orang sunnah. Jadi penuh otak. Lebih baik orang kafir berintegriti daripada
orang Islam hak kalau tekrasi begitu kan patah ada 3 hari kocok patah hari balik orang malu kok orang main warna mikir lagu tu kerana istihad salahmu terpenuh 2 tahun negara orang Sunda tak biasa terlibat dengan parti politik, tak biasa terlibat dengan politik, pandang kecek buat politik bagi kau orang kecek lah enggak tua-tua pun kata pergi kecek orang yang pandang jangan ya nak masa pandang kecek ni penuh. Sedangkan Allah sebut wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Seorang hamba yang beriman, hamba bukan orang merdeka, hamba ni apa kata dia dimiliki, boleh dijual beli, itu hamba. Dia tidak memiliki diri dia, ini hamba. Diri dia dimiliki oleh orang lain, tu dia suruh wajib dia kena buat kerja. Kewajipan agama separuh, tidak sepenuh. Tu dia boleh jual. Kalau tak sih, Allah kata wala abdu mu'minun, seorang hamba yang tarah gitu, kalau dia beriman khairun, jauh lebih baik min musyrikin, daripada li guaing walau a'jabakum, sekalipun lebih baik kamu berasa kagum ke dia. Tapi musuh duduk mana mikir masa pilihan raya tu menyebabkan penuh habis otak kan. Nah, Allah sebut dalam Quran tidak ayat yang berkata walau a'jabakum, sekalipun mukagum kau itu penuh integriti, bijak, cerdik, pandai nak banding seorang hamba yang dia dimiliki oleh orang lain. Jauh lebih baik hamba tu daripada orang musyrik tiba-tiba mari buat fatwa, mari bercakap atas nama sunnah, berbaik seorang kafir. Kita menyokong Tommy Thomas gok ni tak ada apa satu pun jangan habis. Patut terbuka pula, mari kita pakat tolak jadi dua, tak ada masa 2 hari. Kalau ibarat ngeri ayah tak ada panas punggung nak tetah kok mana ini kenapa dengan sikap terhadap orang mukmin ni kena jelas. Habis itulah amat sebut dah contoh sebagai benda kita dipahami dengan baik sunnah, kita faham benar-benar, kita wajib juga memahamkan sahabat kita benar. Ini benda pertama yang kita nak ada pada sahabat kita. Kalau kita gembira, kita berasa mujur Allah Ta'ala beri faham sunnah pada kita, maka kita juga kena berasa mujur faham ni ada pada sahabat kita, lalu kena rayalah dia. Al-mu'minun sini innama waliyukumullah wa rasulul ladzina amanu sini iman ar-rasul, iaitu mereka yang beriman sebagaimana rasul beriman, sebagaimana as-salafus salih beriman. Bukan iman hok baca dalam kitab tu hok mari dak rajak yang dimaksud dengan ahli sunnah ni ialah cabut sombong ni. Tak salah. Yang bukan maksudkan iman sini sebagaimana setengah-setengah ustaz-ustaz ada mengajar ni, jadi maksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah ni Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Sungguh muntah sawah Asy'ariyah bubuh gak sebagaimana berimannya Nabi, sebagaimana iman salafus salih, sahabat-sahabat. Pasal apa? Hak ni hak radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang hidup sama Nabi ni lah hak ya Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ni diredha oleh Allah dan juga mereka meredai Allah. Soholah Mu'asy'ariyah Maturidiyah pun tak ada satu nah perkataanmu tu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dok tetek sikit Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah tak ada langsung semangat nak sebut sebagaimana berimannya Rasul, sebagaimana berimannya as-salafus salih. Kita dok biarlah kata terkeluar Wahabi tak Wahabi pun kita beriman amanna kama amana Rasul. Kita beriman sebagaimana Rasul beriman.
sebagaimana as-salafus salih beriman. Nampak tu dah? Tu dia. Jadi benda yang pertama, kita kena pastikan membina sikap yang benar terhadap sahabat kita. Sikap ni pertamanya kita nak sebagaimana kita ni faham sunnah, faham iman sebagaimana imanur rasul. Kita nak sahabat kita, orang hak kerja kali kita, nak waris-waris kita, nak anak bini kita, orang kampung kita, sayang anak kita duk buat sekali juga beriman sebagaimana beriman kita. Dan benda ni disebut oleh Nabi, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa i'talafat wa ma tanakara ikhtalafat. Kita ni jumpa dah dalam alamul arwah dulu. Ni pokok kita ni jumpa dah. Mari atas muka bumi ni, katanya Nabi, ma ta'arafa, hak kita dah tahu masa alamul arwah dulu dah bertemu dah. Mari atas muka bumi ni i'talafat, boleh duduk sekali, jadi sama-sama sono, boleh kecek tu lah, kecek berjanji tak apa. Cuba temu tak belakang ni, ada 10 minit mataga wa ma tanakara ikhtalafat. Ha mana tak belakang ni atau muka bumi jadi bala. Bala ya pagi bala, petang bala. Saya bala. Padahal sekapung, padahal sepati, padahal sama-sama ni, sama-sama buat. Nah itu kan. Pasal pun dulu pun nak tanakar. Mari atas muka bumi ni ikhtalafat. Jadi kita ni pembina sikap yang betul. Patulah disusuli dengan pelbagai-bagai perkara yang boleh mampu dibuat untuk menimbulkan kasih sayang. Disebut la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang. Wala tahabu hatta tahadu. Tak boleh nak kasih sayang sehingga badi hadiah. Amba sebut dulu. Pak kita payah belakang ni nak hadiah ni. Pak kita ni kedekut manusia ni, kedekut tajuk, tak ada sifat nak memberi penyajian lebih pun tak beri korang, tak timbul lah kasih sayang. Zaman Nabi ada sebutir buat tamat, nak makan ke dia lagi hati, nak beri korang lagi nak ke mana? Nabi takun nara walau bisyikki tamratin. Jadikanlah pendidik pada neraka walaupun yang sebelah watama. Kita penyajian nak belanja air orang susah. TO yang sama. Mari rumah kena pergi kedai tu betul-betul bawa cukup-cukup piti. Takut kena belanja kau orang. Ajar jadi kanjus, bakhil. Dalam Quran banyak. Sajannibul atqal ladzi yu'ti mahu yatazakka. Allah akan jauhkan aku daripada orang yu'ti malahu, sentiasa memberi harta dia, yatazakka, untuk membersihkan diri. Dia ada waktu salah dengan anak, dengan bini, dengan saya, dia banyak menderma, panggil orang makan waktu bui. Tak ada pak kita berlaku, tak ada payah kita tidak berlaku ihda ni lah menyebabkan tak adanya kasih sayang. Bila nak pergi makan, nanti nak sore ngati mas papa dah mati. Papa mati sungguh. Tak suruh ngajak agama je sungguh. Agama aja. Dulu sahabat Nabi, in aradta malan unasifuhu laka. Apabila Nabi pergi ke Madinah, sahabat-sahabat ni pergi ke Madinah, orang mana kata apa kepada mereka? In aradta malan, kalau mun harta, unasifuhu laka, kita bagi dua, mami separuh, akan separuh. Anda si kata kita, kalau nak bini aku cerah seorang yang menikah dengan bini aku, Abdurrahman bin Auf, qala dullani ila suq. Tak apalah, mau aku kedar mana fatajab, akhir dia pergi menego, aku jadi tu salah seorang meliani terkaya. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjukkan ihda. Kita juga sebut al-musaharah. Al-musaharah menimbulkan saya ni jadi keluarga, jadikan menatu, jadikan tua.
Kita buat contoh macam mana Nabi jadikan Abu Bakar tok tua dia, jadikan Umar tok tua dia, jadikan Ali menantu dia, jadikan Uthman menantu dia, mati seorang menikah ke pula. Semua ni dalam konteks nak supaya kasih saya di samping ziarah menziarah banyak lagi lah perkara lain. Ya betulnya nak jadi kasih saya sama Ibu Mukmin ni pertama buat sikap yang benar, yang kedua praktikkan beberapa perkara. Habis Pak kita tak sikap betul-betul dah. Sikap jadi buruk sangka kepada orang berilmu. Kita nampak lemah dia, kita nampak hak masalah dia, kita nampak hak lemah, hak kurang dia, kita tak nampak lebih dia. Gapo lebih orang berilmu ni? Email dia tak lebihnya. Hak lain bambu sing masa dia dah bekerja membatu. Kalau jual minyak atas tu tanggung bau sedap. Tak tahu kan nak ratus-ratus orang nak jual minyak atas belakang. Sebutir Kelantan daripada Japarawah seorang tu dah jual minyak atas. Kita dah kira halmuh dia. Jadi tak ada kasih sayang. Habis tu dia sebut wa ahsinu dhanna hatta yatabayyana al-asya. Keadaan berkawan ni kita kena suka baik dulu kau. Sahabat kita sehinggalah terang dan nyata. Sebaliknya ni dok kita mula dengan prejudice, kita mula dengan tak betul, mula dengan ni berlaku ni. Alhamdulillah nak jual Islam, jual parti Islam, hak je tajrih orang yang minat agama juga tak ada, tak orang mengerti. Dan sebagainya. Itulah mula tajrih, itulah menyebabkan tidak ada jadi kita panggil kasih saya. Ni tiga perkara yang amat sebut dah. Meruninya kau habis masuk pula dah. So dah kecil. Tak cepat habis masuk dah. Meruni kita ambil satu hadis ni. Hadis keseterusnya, hadis ke nombor 9, al-khamru jama'ul ism. Arak kata Nabi jadi tepat timurnya segala dosa. Al-khamr, arak. Pak kita panggil arak. Arak ni kalau sebut orang Melayu sebut kan nampak orang air tu lah. Sebenarnya apa sahaja yang kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu. Tarikh arak ni kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu. Setiap apa yang akal tak boleh berfungsi, tutup akal kita, panggil agak lah. Nak kata gua nak akal ni gapo sifat bagi akal? Sifat bagi akal ni orang Melayu pun tak ada bahasa. Kalau mata tengok dia kata kan, nampak, telinga kita dengar. Orang Melayu ni akal ni boleh terjemahkan faham ataupun fikir. Sifat dia cuma orang Melayu kadang-kadang guna juga perkataan nampak. Cikgu matematik ngajar 2 kali 2 4, baru 2 kali 2 kau tolak kita campur mari. Bertanya nampak, bertanya nak murid tak nampak. Padahal tulis saya tu nampak tu. Tapi apa dia tanya nampak? Gelak katanya Said. Tak nampak apa gelak. Mata tak nampak dah. Fikir dia tu tak nampak. Akal ni amukan tepat mengadil segala maklumat. Maklumat ni Tuhan buat kita ni melalui 2. Satu mata, yang kedua telinga. Kita tengok, kita berhenti. Kita dengar, kita berhenti. Pada tu dia ada kembali sikit lagi melalui panca indera. Panca indera ni dalam bahasa Urdu 5 anggota. Lidah, tangan, kaki. Ni pun cuma ni secondary. Panca indera ni di secondary. Mula-mulanya kita akan guna
mata, kita akan guna telinga. Kalau mata dengan telinga tu tak dapat diputuskan oleh akal, kita akan minta tolong tambahan tu. Kita rabah dengan tangan pula. Begitu kan? Tak pandai rabah tangan, kita siung dengan itu. Tak kucing. Dekat kau gapo. Ini biasa berlaku pada orang kita hari ni. Ataupun kita Allah pergi dengan kaki. Kalau jenis masing-masing, kita boleh dah. Bapak itu fikiran kita ni yakin adul, fikiran kita pula akan arah. Itu dipanggil inna sam'a wal fasaraku wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebut sesungguhnya pendengar dan penglihatan wal fuad, kemudian kita panggil fuad, hati kecil, akan ditanya. Sebab itulah seorang manusia walayazubillah lahir dekat dia buta, telinga tak dengar, tak kecerdik budak ni. Pasal apa? Otak dia nak berfungsi tak boleh. Nak royak, telinga dia tuli. Nak tunjuk, telinga dia, mata dia tak nampak. Jadi macam tu lah. Budak mati minum susu. Ya, orang ni mata nak buta, telinga tuli. Jadi orang duduk kecek kedai kopi, anak mamak malai mati, terlekat susu. Dia dengar tak dengar gapo? Dia kata mati. Pak tanya gapo susu ni? Terjadi nak Sarah sebutin kedai kopi Sarah. Tak payah pasal dah. Ni mata susu ni gak putih. Ada putih hingga apa? Boleh tanya tengok putih. Kita boleh beza putih hijau pasal mata kita nak apa? Putih, putih tak. Agak-agak adalah saya rasa putih macam aso putih. Aso tu apa? Jangan royak kecil banyak tu. Setengah jar nak sarah kita tak jumpa cari jawapan. Kau ini kalau pada kita ambil tangan dia apa? Ni dia kata asal aku nyasar. Dia buat dah tak setahun ni bukan setakat bodoh. Orang tua mati kalau kami. Orang tua pun mati kalau kami. Kena tunjuk ke tangan baru dia tahu. Tu putih. Noyak putih asal. Noyak susu. Pasal apa? Pasal mata tak nampak tu. Allah sebut inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi akal ni Allah SWT buat untuk mengadun maklumat, memutuskan dan mengarah untuk dibuat tindakan oleh anggota lain. Dia perlu ada maklumat. Maklumat ada tu dia ada ke dalam akal. Kemudian akal tu putuskan. Bahawa putus dia arah anggota lain. Kaki gi lah kaki. Tangan buat, tak buat lah tangan. Dan ianya menjadi unsur utama beragama. Al-aqlu ni unsur agama. Allah waktu Al-Quran melalui malaikat, Nabi-Nabi dia bawa, mari hinggap di akal manusia. Mari hinggap di akal. Ambil tu Quran sebut afala tatadabbar, afala tadhakkar, la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, semuanya merujuk kepada akal. Kalau kita mengaji fiqh agak akil balik. Mukallaf ni apa? Akil berakal, balik cukup. Balik tu pun merujuk pada akal lah. Banyak dalam Al-Quran, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah itta rusydahum, merujuk pada akal ni. Lalu wajib manusia kena jaga akal. Sebanyak mana perkara yang menyebabkan penuh akal ni, tak berfungsi akal,
tak berfungsi maknanya tak terima maklumat tak boleh, nak mengada maklumat tak boleh, nak wiara tak boleh, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai haram. Kalau berbentuk makanan dan minumnya, maka makanan dan minumnya tersebut itu haram. Kalau berbentuk perbuatan, perbuatan itu adalah haram. Perbuatan ada makanan serta minumnya, ia boleh menyebabkan akal tak berfungsi. Lalu dalam banyak-banyaknya ialah arak. Pasal tarikh arak ni, kullu ma khamara al-aql, apa sahaja menyebabkan akal jadi bunuh, waratahu datutu, tak nampak, maka adalah dipanggil arak. Pak kita ni arak belakang tu ketung tak ketung tu, ketung apa saja boleh membuatkan orang kita panggil mabuk, atau perilakan. Perilakan ni macam-macam. Kadang-kadang agama pun asal perilakan aja, ada semaya jadi batal. Sama ada ilaka kerana kita makan ubat jadi merik, kita makan ubat. Contohnya panggil overdose ataupun silap, batal semaya. Kalau sengaja makan ubat dah tu sengaja makan kerana menghilangkan akal, juga haram. Dah apa-apa sajalah makan lah. Yang banyak-banyak makan ni, ia boleh dipakai akal. Lalu Nabi SAW menyatakan arak ni pertama hukum haram minum, yang kedua wajib taubat orang yang minum, yang ketiga dosa besar orang yang minum, dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan banyak-banyak Nabi sebutnya arak ni jama'ul ism, ia jadi pucuk kepada semua dosa. Dia langkah boleh berzina, tak khabar dah bini ke, tak khabar dah bini orang bini kita dia tak ada akan, boleh membunuh, tak khabar dah kesal bunuh orang ni 302 3 berapa tak ada, itu boleh membunuh, boleh berzina, boleh rogum mak, boleh bunuh mak. Pasal apa? Pasal ilahkah kih minum, kih makan, apa saja. Nanti Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ni al-khamru jama'. Ada lain disebut ummul fawahish. Arak ni ummul fawahish, mak segala jahat. Mari dia jahat. Macam-macam lah cerita, apa tak cakap yang cerita-cerita yang disebut ia penuh berlaku pada manusia kih minum arak. Ada cerita masyhur, ada cerita tidak masyhur, tapi yang pentingnya minum arak boleh menyebabkan bunuh, boleh menyebabkan zina, boleh menyebabkan buat apa saja. Kerana apa? Kerana akal dia tidak berfungsi. Pak kita ni bunuh taklah mana rasanya, yang tepuh dengan kereta, bawa kereta dalam keadaan mampu. Motor buat pelik tu Malaysia ni, isap rokok tak boleh, haram. Minum arak boleh. Amanya sebut apa-apa sekalipun lah dalam agama, apa-apa perempuan kita ni banyaklah kena bilang arak hak nama arak bok tu, satu hal hak yang tidak dijenama kesebagai, tapi juga menyebabkan hilangkan, juga dia haram. Tak kira lah apa-apa sekali pun. Berlaku sekali orang pergi ke syahalat, terlebar dia ni, terlebar cerita sungguh. Orang kampung darat nak panak dia mengaji ITM syahalat dulu. ITM ni kan di syahalat je ada je. Naik bah tapak tu masuk ke Cina, dia tak tahu nak baca apa, masuk ke Cina. Cina tanya mau minum apa, mau minum apa. Orang pun saya ni dia kakak kerana sebut lah mana saya nak saya sebut lah, kerana sebut lah
Mana lo ni baru nak berehat, tak seminggu lagi kita check up lagi. Ngetih ni jalan ni, terlenggok ni. Jadi Cina tu depan nak kasbok. Hari kasbok. Hambuih mulut. Cak baju cak seluar. Tobat tak seminggu dah dia kata. Bawa tanya minum gapo. Tahu dia kata Cina tu hari kita pakai minum. Orang yang waras fikir kan, orang yang waras fikir kan, tak cocok dengan aku. Tak cocok. Orang yang tak waras fikir kan, tak waras fikir kan ni tamu turun nafsu. Orang ada minum kapung baik, ada bana baik ni turun nafsu. Yang kedua, malah. Ada orang rajin kita makan dadah. Oh, jenis-jenis malah belakang makan dadah tu. Banyak tiga orang yang fikir dia lebih daripada kemampuan. Fikir dia lebih daripada kemampuan. Dia nak banyak pitih, nak banyak pitih, kemampuan kedua dia tak ada. Hak ni dia makan yaba aku siap panggil. Kuda tu lah, tu nyelok cak tu mudah tu. Boleh bawa daripada Bangkok sampai ke Tabar ni 18 jam tak berhenti. Jadi Islam semua ni canggih dengan kerana Islam. Islam ajar kita ni supaya bertanggungjawab terhadap diri kita. Kalau kita kerja pun pada kerja kita. Jangan sampai perikat. Kalau nak fikir, jangan buat tolu. Nak lebih jangan buat tolu, jangan buat taktik tolu. Kalau kapur dia ada satu taktik tolu. Gini nak kita. Nak lah. Dia tanya mana kenapa noreh sikit masa jual banyak. Noreh tu macam sekak gitu je. Aku pun noreh sekak juga. Jual beli 30 riyal 40 riyal. Boleh 100. Oh dah kita kena main taktik. Kaki royak taktik boyak aku tak kau lain. Dia atas masa kita toreh. Toreh kita. Masa kita kutik orang. Lagu tu tadi. Betul lah boleh. Otak yang waras tak boleh terima benda-benda yang memabukkan. Kalau ada orang makan minum sama ada pertama dia tak ada agama. Orang yang tak ada agama ni iaitu orang tidak berislam, orang yang tidak pandai menilai perlu ke otak dia. Sebab itu bagi dia minum arak ni adalah sebagai refresh. Karena bagi tak betul. Minum arak ni bagi dia boleh menyegar kita benda mengapu ya. Kalau lama kau teruk, kalau lama kau teruk, dia jadi pemabuk, dia jadi edik apa? Edik ni apa kat Melayu? Ketagih. Bahagia blok tagih tak padai dengan dosa sikit tambah dosa akhirnya jadi melampau, jadilah sebagaimana duk berlaku lah ni. Bawa kereta bunuh orang. Ataupun jenis kerana apa? Kerana nak lebih luar daripada kemampuan. Lalu akhirnya kalau jenis makan dadah, gapo jadi akhirnya? Mungkin mula dengan betul boleh kerja kuat, boleh kerja lebih pada orang lain, tapi akhirnya jadi penagih, akhirnya nyakit, akhirnya mampu dah kada tidak beriman. Tidak ada khair. Sebab tu dah Islam tak awal-awal untuk jaga fikiran, kerana fikiran ni asas kepada kehidupan manusia. Manusia beragama dengan fikiran. Tak ada artinya la ilaha illallah, tidak ada artinya tauhid, tidak ada artinya Quran kalau fikiran kita merah. Kalau fikiran kita tak betul tafsir. Kerana Quran itu mari tiung dengan fikiran. Bukan setengah-setengah ulama sebut ilmu copok fikiran kena ada segata. Kenapa? Nak wis tabih itu. Dan memang kita akui orang sunnah kita ni ngaji sikit je. Ngaji sikit baru kenal yang sunnah. Kecil lebih pada ta'li sunnah dah. Berdoa ke semua perkara. Orang kita tak siap pakai ta'li, kita pakai Quran ada hadis. Banyaklah kata-kata yang betul kamu ni.
guna fikir pula. Sebab tolong ulama tersebut, ilmu ada 3 jenis, 3 ilmu. Satu Quran dan hadis. Yang kedua istinbat ulama dari malakah, kemampuan untuk memahami Quran hadis, dan juga apa yang diistinbatkan ulama. Jangan pandai remeh istinbat ulama khusus dalam perkara ijtihad. Jangan mata kita nuk sunuh ni pakai nak tolak ada ta'li dalam perkara ijtihad. Ada perkara ijtihad ni kena pakai orang ulama dengan asas yang kukuh. Ijtihad ulama buat ni kerana asas yang kukuh, bukan nak turut perasaan ada. Siapa fikir Dr. Quran tu ada apa yang jadi khilaf-khilaf ni? Anda tu baru ni hamba 2 minggu lepas, anda seorang hamba Allah. Ada kita nak Quran, kita nak ada kata apa khilaf-khilaf. Cara dia nanya tu macam nak balas dengan kita. Hamba kata khilaf ni mari daripada Quran. Balas Quran banyak kau yang disebut, kata-kata disebut, memang akan berlaku khilaf. Misal contoh hamba sebut nakah, kata qurub, semua ni perkataan-perkataan yang menyebabkan beza ulama. Bagus lah. Pasal apa? Pasal keluasan dia kelapangan agama. Jangan anggap benda yang haram dalam mazhab kita ada juga dalam mazhab lain. Kenapa? Kerana mazhab lain mungkin kata halal. Jangan kata batal dalam mazhab kita jadi batal mazhab lain. Pasal mazhab kita kata batal, mazhab lain lagi batal. Macam Imam Ismail di Mekah. Kalau turut mazhab Syafi'i pakai tosoh belakang orang tawah. Dia macam setuh jatuh. Itu bukan mazhab lain. Dan kita anggap berbeza mazhab itu sebahagian daripada keluasan agama. Semuanya ini menunjukkan bahasanya perlu jaga akal dan pemikiran. Jangan buat mudah dalam bab kalau makan minum, sebagaimana jangan buat mudah juga dalam keadaan beragama. Ada benda contoh dalam bab bid'ah, tak boleh nak pakai otak. Dalam bab sunnah, tapi dalam perkara ijtihad banyak lagi benda ya kata khotih dalam kehidupan ni juga perlu pada ijtihad tu alim. Kadang-kadang cerdik dah, tapi tak saing orang jadi bodoh juga hidup kita ni. Dia ngajinya doktor PhD dah. Dua 3 hari lepas ada seorang doktor mengajar di Universiti Husain muah ke mana? Okey, lepas tu Pak ngaji di London. Salapi lah sono. Macam kamu apa dia kata ni tu jadi duduk sekali tokoh Muhyiddin Yassin. Tidak kau ustaz tahu ni khianat punya ya kamu hamba parok lah. Hamba tak perhatian telefon. Kata bapa ya doktor kata gini. Dia kata muka tak boleh majoriti kemudian dia Yassin. Kata tahu bagi mana tak boleh. Tu data Dr. Mahathir tu yang boleh 114 dia tu. Tu yang semua doktor. Tu yang semua doktor. Kata doktor tahu Dr. Mahathir jadi budak siapa ketua nak mampu lolos dinipu. Tu jadi tak ada jarah lagi nipu. Mu boleh percaya ke Mahathir. Faham doktor waktu apa? Pasal top side. Bahasa cidik sorang. The bonded professor. Profesor tertutup macam bed tertutup. Pegang apa cidik kita? Otak perlu. Dia untuk mengembangkan otak ni baca Quran, baca hadis satu hal. Bersaing pun satu hal. Tahu maklumat semasa pun satu hal. Faham apa kira dia. Kira. Oh gitu, pasti dia tipu. Kata memang hidup yang nipu semua kata. Bila dia berimej kata hanya berimej tak nipu ni. Nabi SAW qila ya Rasulullah ayakudul mu'minu jabanan. Orang tanya Rasulullah, adakah orang mukmin ni boleh jadi penakut baik, penakut jadi lari masa bocor lari. Qala na'am, Nabi kata memang orang mukmin ada penakut. Bahasa ini penakut jangan. Besok saya besok nak tunjuk perasaan tu pada masa satu dia tu pucat dah dekat. Boleh tu pucat dah dia kata apa tak pucat. Boleh tak tenang. Boleh tanya dah lagi dia pucat dah.
Amo pun sopoh tua poli. Amo kata syaitan yang tak muka. Masa aku naik itu. Senyap dia kata mana? Ni dok nak baik. Tapi dia tetap beriman. Pasal Nabi kata, apabila ditanya ayakunul mu'minu jabanan, qala na'am. Ada orang tanya Rasulullah, ada orang mukmin ni penakut, pengecut? Nabi kata ada. Qila ayakunul mu'minu bakhilan. Orang tanya lagi Rasulullah, ada ke orang mukmin ni kedeku? Kedeku baik. Kedeku lah kedeku. Kanyus makin cus. Dia bahasa Urdu, kanyus ni kedeku. Makin cus ni, maki ni lalak. Peruh lalak untuk minum. Lalak tak ada ke satu dah ke lalak tu. Dia peruh lalak tu. Itu dah istilah bahasa Urdu. Kalau kita takkan diri. Nabi kata, Tapi apabila tanya, qila ayakunul mu'minu kazzaban, adakah orang mukmin itu pembohong? Qala la. Nabi kata tak, never. Tidak ada orang mukmin pembohong. Kalau dia bohong, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia tak akan bohong. Nampak dah? Tapi pasal otak-otak digarap dengan baik, percaya boleh kalau itu tulis 1:14. Pak pulak tu ambil satu istilah, not my prime minister. Apa ada apa salafi sunnah kita dah 2 kali bodoh. Kita kena cerdik buat kita ni. Jangan minum arak, jangan sokong PH. Cerdik selalu. Wallahu a'lam.